Kadang-kadang sampai satu tahap serba tak cukup. Orang lain tukar periuk, kita nak tukar periuk. Orang lain tukar kereta, kita nak tukar kereta. Allahu Akbar. Apa nak jadi dengan diri kita ni? Syukur, 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 ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Pernah tak kita rasa susah untuk rasa happy dengan apa yang Allah berikan dalam hati kita? Apakah sebab yang menyebabkan hati kita ni jadi macam tu? Sebab itu pada kali ini saya nak kongsikan 8 perkara yang menjadi punca lemahnya hati, susahnya hati untuk rasa bersyukur. Dan mengikut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ia juga mengatakan bahawa 8 perkara inilah yang menjadi pintu masuk syaitan dalam hati kita. Apakah 8 perkara tersebut? Yang pertama adalah al-ghadab wasyahwah, di mana kita ni suka marah, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Marah terhadap pasangan, marah terhadap anak-anak, kawan-kawan dan sebagainya, rakan sekerja. Di luar mungkin nampak hebat sebab kita marah, tetapi sebenarnya hati kita sangat lemah kerana tak dapat nak tahan rasa marah. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa asyahwah, kan, kalau kita membenarkan nafsu syahwat kita untuk memasuki dalam kehidupan dan hati kita, ia juga akan melemahkan hati. Yang kedua, al-hasad wal haras, iaitu dengki. Oi, tak boleh tengok kawan yang lebih tinggi sikit, lebih kaya sikit, lebih bahagia sikit, tengok kat Instagram, tengok dekat TikTok, Allah, happynya dia ni, kenapa aku tak happy? Kita pun dengki dengan dia, kan? Kita pun doa yang tak baik untuk dia. Bukan tuan-tuan dan puan-puan, orang lain. Jadi ini adalah perkara yang boleh juga melemahkan hati kita. Yang ketiga, azimatus syaba', terlalu kenyang. Ni tuan-tuan dan puan-puan, dalam bulan Ramadan ni, mentang-mentang daripada pagi sampai petang berjuang, tak makan, tak minum. Allahu Akbar. Faham tu, berjuang tinggi, kuat tu. Tetapi bila nampak makanan dihidangkan dengan roti john, dengan pelbagai jenis roti, nasi, ayam dan sebagainya, kita pun hentam semuanya. Maklumlah tak nak membazir, kita pun hentam semuanya sampai terlalu kenyang. Orang Terengganu kata apa? Dia akan menyebabkan hati kita lemah. Bukan hanya fizikal kita tak baik, tetapi hati kita juga akan terkesan dengan tindakan tersebut. Dan yang keempat, hubbut tazayyun, suka berlebih-lebihan dalam berhias. Bukan hanya wanita sahaja, lelaki pun pada hari ini kadang-kadang kita berhias, kan, terutamanya pada pagi raya sebagai contohnya. Bukan tak boleh, tetapi kalau terlalu over berhias dengan niat untuk menarik perhatian, untuk riak dan sebagainya, takabur, maka ini akan melemahkan hati dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, sebab yang kelima menyebabkan hati kita lemah, tuan-tuan dan puan-puan, adalah azimatut tama', iaitu terlalu tamak. Ini nak, itu nak, semua nak. Jadi bila kita tamak sangat, kita bermakna hati kita ni kita tak boleh nak appreciate dengan apa yang cukup untuk kita. Kita nak lebih juga. Jadi ini juga akan melemahkan hati kita. Seterusnya, yang keenam, azimatud darahim, iaitu terlalu banyak duit. Maksudnya bukan tak boleh kumpul duit banyak-banyak, tetapi maksudnya terlalu cintakan duit. Nak duit, nak duit, duit. Dalam kepala dia duit sahaja. Jadi perkara ni kalau terlalu tidak terkawal, dia akan menyebabkan hati kita lemah. Yang ketujuh adalah azimatul ujlah. Apakah azimatul ujlah? Iaitu terlalu terburu-buru. Ini juga disebut dalam Al-Quran, kan? Di mana manusia itu sifatnya terburu-buru. Kadang-kadang kita terburu-buru nak pergi ke tempat kerja, terburu-buru nak pergi buka puasa, terburu-buru nak ke sana dan ke sini. Walhal tidak ada apa pun yang nak dikerjakan yang penting sangat. Tapi bukan sahaja sifat terburu-buru kita itu memberi kesan kepada orang di sekeliling, tetapi sebenarnya kita telah mendidik hati kita untuk menjadi hati yang lemah. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan perempuan, adalah azimatul bukhul, iaitu terlalu bakhil ataupun kedekut. Jangan jadi seperti Haji Bakhil, kan? Nak sedekah sikit pun tak boleh, nak berwakaf sedikit pun tak boleh.
maka perkara ini akan melatih hati kita untuk terus menjadi lemah dan lembik. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia Imam Al-Ghazali sampaikan nasihat beliau kepada kita agar supaya hati kita menjadi lebih kukuh, lebih kuat dan kita boleh laksanakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaiknya. Saya doakan agar kita semua berjaya di dunia dan di akhirat, terutamanya dalam bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.